Hai, Assalamualaikum semua. Hai, saya minta maaf Pertama sekali tadi ada masalah teknikal. Ramai yang komen dekat bawah tu masalah kamera lah, setting mungkin ada yang pancar dekat televisyen. Tu takkan nak kena tengok Zoom Melaka macam ni kan. Saya minta maaf lah. Semua kita keluar balik, kita setting balik kamera yang baru. Marah Tok Alang kat rumah tu. Relax, kita PKP ni kan macam-macam. Yang Spoon pun dah lama tidur. Dah lama tak buka live. Dia bila buka live pun dia macam ni. Dah lama tidur. So saya minta maaf lah. So kita tak payah buang masa lagi. So semua kamera okey Boleh komen kat bawah tu Boleh komen kat bawah tu. Kamera okey tak? Yang dah pancar dekat TV tu semua dah okey tak? Burung-burung kita pun dah bising lah. Bila diorang nak tangkap gambar kita ni? Bila diorang nak ambil video kita ni? So boleh komen kat bawah tu. Mana yang pasang dekat live secara dekat TV. Boleh tengok kamera setting okey tak? Puas hati tak semua? Boleh komen dekat bawah tu. IG live kita, dekat Facebook live kita semua okey kita sanggup keluar balik demi tuan-tuan semua kan. Kita nak bagi visual yang terang supaya anak-anak kita kat rumah ni boleh tengok haiwan apa yang kita nak persembahkan pada hari ni. Boleh komen kat bawah tu. Kalau yang tak okey boleh komen juga. Kalau yang dah okey semua buat cara okey, tunjuk perkataan okey. Tunjuk perkataan okey. Okey semua, kita nak mengembara ni sebab dah berapa minit dah kita terbuang ni. Okay. Okey, so sebelum kita lambatkan lagi masa, semua okey, saya kira semua okey lah So kita akan terus pasti kepada ranger kita iaitu Cik Aizat untuk terangkan haiwan pertama iaitu spesies makau. Silakan Cik Aizat. Okey, selamat pagi semua. Jadi kepada mereka yang tengok live kita pada semalam, anda pasti dapat melihat burung ni kan. Sulphur crested cockatoo. Ini adalah salah satu spesies kakak tua. Jadi pada semalam dia dah terbang. Sekejap Mungkin agak nervous sikit pada hari ni. Semalam nervous, hari ni nervous juga. Jadi pada hari ini kita akan bawa dia bersama geng dia. Jom, naik. Okey, untuk menghilangkan rasa nervous dia tu, hari ni kita bawakan geng-geng dia. Dekat sini kita ada beberapa ekor sulphur crested cockatoo. Dan untuk pengetahuan anda semua, kesemua sulphur crested cockatoo yang ada dekat sini ni adalah dilahirkan di Zoo Melaka. Mereka dilahirkan di Zoo Melaka. Jadi bagi mereka yang ingin mengenali burung-burung ni, jadi kalau nak bezakan burung ni dengan burung lain, yang pertama sekali adalah dia punya bulu yang berwarna putih dan berjambul kuning. Okey, habitat asal dia, mereka ni berasal daripada Australia, kawasan Indonesia dan juga Papua New Guinea. Mereka ni banyak bertumpu dekat kawasan tropika. Kawasan tropika tu apa? Kawasan tropika tu adalah kawasan yang beriklim panas dan juga lembap. Okey, mereka ni adalah haiwan yang bersifat sosial ataupun mereka ni hidup dalam berkumpulan. Jadi kalau anda boleh lihat dekat sini, mereka diletakkan dalam satu pameran yang sama supaya mereka boleh berinteraksi dan bersosial dalam kalangan mereka. Untuk pengetahuan anda semua, yang ada dekat depan ni semua adalah yang anak-anak dan semua lahir dan dibesarkan di Zoo Melaka. Okey, anda mesti tertanya-tanya kenapa burung ni dinamakan burung kakak tua. Okey, kebanyakan orang berfikir bila dengar nama burung kakak tua ni, diorang akan fikir seorang perempuan ataupun seorang kakak yang tua. Tapi sebenarnya bukan. Kakak tua tu sebenarnya merujuk kepada paruh mereka. Jadi anda semua boleh refer ke Kamus Dewan, Kamus Dewan edisi keempat. Boleh search perkataan kakak tua. Sebenarnya kalau anda ambil satu penukul, sebenarnya dekat kepala penukul tu dia ada satu tempat untuk mengetuk dan juga satu part untuk mencongkel paku. Part yang mencongkel paku tu digelar sebagai kakak tua. Jadi part itu sebenarnya merujuk kepada paruh mereka sebab bentuk dia sama. Okey, jom kita tengok haiwan seterusnya pula. Okey. Bising tu untuk haiwan seterusnya kita ada blue and gold Macau. Blue and gold Macau merujuk kepada dia punya color.
Dekat badan dia tu, dia ada warna biru pada bahagian sayap dan juga kuning di bahagian dada mereka. Kalau tengok dari sini nampak macam jauh kan? Nak tengok blue angle Macau secara lebih dekat tak? Okey, kalau nak tengok, jom ikut saya. Kita akan tengok blue angle Macau dengan lebih dekat lagi. Okey, jom ikut saya. Okey, pada hari ini kita akan ditemani oleh penjaga-penjaga haiwan yang akan membantu kita untuk melihat haiwan-haiwan ini dengan secara lebih dekat. Okey, kalau dekat sini kita ada sulfur crested cockatoo yang mana yang saya telah terangkan tadi. Boleh tengok? Baik, dia duduk dekat atas tangan. Okey, untuk pengetahuan anda, selalunya penjaga haiwan ni dia ada special sikit. Sebab dia boleh bonding ataupun dia boleh mesra dengan haiwan dia. Jadi bila pegang kat tangan macam tu pun burung ni tak terbang. Sebab dia bonding ataupun baik dengan dia punya penjaga. Sedap nampak dia makan kuaci. Siapa yang tengah live ni tengah makan? Siapa yang tengah sarapan? Samalah korang dengan burung ni. Makan juga. Okey, untuk diet pemakanan mereka, mereka selalunya diberikan buah-buahan dan juga jagung. Senyum sikit. Masuk live ni. Curious dia. Apa benda lah dia orang tengah buat ni? Orang nak makan pun tak senang. Okey, jom kita tengok haiwan seterusnya pula. Kita ada blue angle Macau. Kita tengok secara lebih dekat. Dekat sebelah ni. Dia dah tak sabar-sabar. Dah menjerit-jerit dah. Nak masuk live. Okey, untuk haiwan seterusnya kita ada blue and gold Macau. Best tak tengok daripada dekat. Okey, seperti yang saya katakan tadi, ciri utama untuk blue and gold Macau ini adalah mereka ni berwarna biru pada bahagian sayap dan juga kuning dekat bahagian dada dia. Sama seperti spesies burung kakak tua lain, mereka ni agak peramah dan agak suka bersosial. Mereka ni selalunya hidup dalam kumpulan lah. Saiz dia agak besar kalau nak dibandingkan dengan burung kakak tua yang lain, iaitu saiz mereka boleh mencecah sehingga 90 cm. Dan jangka hayat mereka boleh hidup sehingga 80 tahun kalau di dalam di bawah jagaan manusia. Dan mereka ini berasal daripada kawasan Amerika Selatan, Paraguay dan juga Brazil. Okey, dah tengok warna putih, dah tengok warna biru. Okey, jom kita tengok color seterusnya pula. Dekat sebelah ni kita ada green wing Macau. Warna merah pula. Green wing Macau ni adalah spesies parrot yang kedua terbesar selepas Hyacinth Macau dan selalu disamakan dengan spesies yang kita akan tengok sekejap lagi, iaitu Scarlet Macau, disebabkan color dia berwarna merah. Tapi nanti kita akan tunjukkan apa beza green wing Macau ni dengan Scarlet Macau. Jadi kalau green wing Macau ni, kalau anda perasan, dia ada warna hijau dekat bahagian sayap dia. Itu perbezaan dia. Perbezaan yang paling utama lah, selain daripada dia punya paruh yang lebih besar. Dia tak sabar nak makan. Dia tak peduli pun orang tengah live. Okey, untuk spesies seterusnya kita ada Scarlet Macau. Okey, untuk haiwan seterusnya kita ada Scarlet Macau dekat sebelah ni. Sebenarnya anda boleh lihat. Okey, kita ada Scarlet Macau dekat sini. Jadi kalau sebenarnya kalau nak bezakan, macam tadi dia dekat kepak dia tu ada keseluruhan dia warna hijau dan juga biru. Tapi kalau untuk Scarlet Macau ni, selain daripada saiz mereka yang sedikit lebih kecil, dekat bahagian kepak dia tu ada warna kuning. Jadi sebenarnya dengan spesies tadi green wing Macau tu dia agak berbeza sedikit. Jadi anda mesti tertanya-tanya macam mana kita jaga Macau kita kat sini, berapa banyak dia makan.
Dia dekat sini kita beri dia makan buah-buahan dan juga ke kacang. Selain daripada ke kacang, kita ada juga bagi kuaci. Dan untuk kekerapan makanan, kita bagi makan. Kalau burung ni dia macam special sikit sebab burung ni suka makan banyak. Jadi untuk kita punya mekau dan juga parrot dekat sini, kita bagi makan 6 kali sehari. Kita ada sarapan, kita ada minum pagi, kita ada lunch, kita ada minum petang, kita ada makan malam juga. Jadi memang banyak kali dia orang kena makan. Disebabkan burung adalah spesies haiwan yang mempunyai kadar metabolisme yang tinggi. Jadi mereka ni perlu kerap makan. Okey, macam mana kalau burung ni sakit? Sekejap lagi saya akan ada seorang tetamu yang akan menerangkan tentang macam mana kaedah rawatan untuk burung-burung kita dekat dalam zoo ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, morning guys. Hola semua. Okay, kita dah dengar. Okay, saya Syaufiq, pembantu veterina Zoo Melaka. Okay, kita dah dengar macam-macam fakta menarik tentang burung mekau, kokatu, semua daripada Encik Aizat. Betul tak? Okay, sekarang kita beralih pula. Macam mana kalau tiba-tiba burung ni sakit? Okay, macam mana pula tiba-tiba macam kita tengok burung ni macam tak normal. So, nak tahu tak? Mesti adik-adik terfikir macam, burung ni sakit macam mana pula? Lepas tu kita kena tahu, nak tahu bila burung tu sakit, kita kena tahu siapa. Siapa orang paling rapat dalam zoo ni? Siapa orang yang paling rapat dalam zoo ni? Siapa yang orang paling rapat dalam zoo kawan-kawan adalah keeper dia sendiri. So keeper dia sendiri akan tengok dari segi pemerhatian, dia akan tengok burung tu macam hari ni macam normal, macam makan elok, bertenggek dekat dahan elok. Tapi bila besok datang kerja tiba-tiba burung tu tak nak makan. Burung tu tiba-tiba tak nak bertenggek pula. Tak nak bertenggek macam sekarang ni lah. Lepas tu kita nanti kita pun akan jumpa lah dengan kita tim veterina. Di mana dia akan jumpa dengan tim veterina. Dia akan cakap lah, doktor, burung ni macam tak elok pula hari ni. Semalam dia elok, tiba-tiba tak elok pula. Lepas tu nanti kita akan tengok lah, kalau tiba-tiba dia tak nak bertengkek tu, mungkin disebabkan kaki dia bengkak ke, dia punya ada luka ke. Lepas tu macam burung tu tiba-tiba tak nak makan hari ni, tapi sebenarnya ada makan. Mungkin tak ada kena mengenal dengan sistem penghadaman yang tak elok. Okey, macam mana pula kita dah tahu dia sakit semua. Macam mana pula adik-adik nak tahu tiba-tiba dia dah sakit, betul kita nak bagi ubat dia macam mana? Okey, kita nak tahu bagi ubat dia dekat belah depan ada muscle dia tau. Kita akan inject ubat dekat bahagian muscle dia tu. Dekat belah depan tu ada muscle. Macam kalau kita kena vaksin, kena bagi ubat semua kita inject dekat tangan. Tapi diorang tak ada tangan, diorang ada kaki je. So kita akan inject dekat bahagian muscle diorang lah dekat belah depan tu. Okey, lepas tu mesti adik-adik akak-akak kena terfikirkan. Macam mana pula kalau kita nak tahu burung ni kurus ke, gemuk ke? Kita tahu kalau lembu, kambing tengok nampak tulang dah tahu dah burung ni lembu tu kurus. Tapi kalau burung macam mana kita nak tahu kurus ke gemuk ke? Sebab penuh bulu dekat badan dia. Nak tahu. Okey, sama juga macam saya ceritakan tadi, dekat bahagian depan tu ada muscle. Okey, dia ada keelbone juga. Kita akan palpate dia dekat depan tu, kita akan rasa tulang tu tajam ke. Kalau tajam maksudnya burung tu kurus. Dia macam dia kurus dan dia punya muscle tu nipis je. Kita bilang rasa tu nipis je. Kalau tulang dia yang depan tu macam kita rasa kita rasa macam tak boleh rasa lah. Lepas tu dia punya muscle tu macam tebal je. Tu maksudnya burung tu adalah dalam keadaan yang berat yang optimum. Tapi kita tak nak biarkan burung ni obesiti, sebab obesiti pun bahaya juga untuk burung. Sama juga dengan manusia. Macam mana pula kalau tiba-tiba kita nak tahu macam bang, kalau burung tu kenapa pula dia kurus? Kenapa pula dia macam kurus, dia makan banyak tapi dia kurus. Ini adalah disebabkan kecacingan yang berlaku dalam haiwan tau. Kecacingan ni boleh berlaku dalam haiwan juga dalam manusia. So kita akan buat juga program pembasmian cacing, di mana kita akan bagi ubat supaya cacing dalam badan dia tu mati. Sebab cacing ni jahat tau. Dia punya fungsi dia jahatnya tu, dia boleh makan nutrien-nutrien, dia makannya darah dalam badan burung ni sampailah burung ni jadi kurus. Okey, kita dah dengar fakta menarik dah pasal burung mekau, kokatu, fakta kesihatan pasal burung-burung ni. Why not kita belanja lah. Dalam poster tak ada cakap kan, nak cakap ada kita tunjuk, kita cakap mekau, zirafah dengan zebra. Kita tak cakap langsung nak tunjuk satu haiwan free. Kita akan bagi satu haiwan free untuk hari ni lah kita bagi, sebab macam ramai yang tengok kita ni. So kita akan bagi tunjuk binatang yang di mana dia besar
dia besar tapi dia bercengkerang. Dan apa ni, tapi dia macam orang ramai suka tapi dia berat. Dia berat, nak ambil dia berat. So why not kita ajak Encik Aizat sekali lagi. Kita ajak Encik Aizat sekali lagi untuk berbincang, untuk mengetahui serba sedikit tentang sukata tortoise ni. Apa tu sukata tortoise? Kura-kura apa tu? Okey, sebelum kita berkenalan dengan haiwan kita yang seterusnya, tadi saya ada tengok satu soalan. Betul ke burung-burung mekau ni ataupun burung parrot ni boleh bercakap? Sebenarnya mereka tak boleh bercakap, tapi mereka boleh mimik ataupun meniru cara percakapan manusia. Jadi anda semua telah belajar banyak mengenai parrot kita pada pagi ini. Jadi kita akan beralih pada haiwan seterusnya, haiwan ekstra sikit. Kita ada kura-kura sulcata. Kura-kura sulcata tu apa? Kura-kura sulcata ni adalah spesies kura-kura yang ketiga terbesar di dunia. Okey, pada hari ini kita akan ada ekstra sikit, sebab kalau dalam poster kita tak cakap haiwan ni ada, kita nak terangkan juga. Tapi pada hari ini disebabkan kita ada dapat sambutan yang baik, jadi kita akan terangkan sedikit mengenai kura-kura sulcata. Okey, dekat hadapan kita ni kita ada kura-kura sulcata. Boleh tengok. Okey, bila cakap pasal kura-kura kan, mesti semua orang berfikir mengenai air. Adakah kura-kura ni semua hidup dekat dalam air? Tak semua sebenarnya kura-kura hidup dekat dalam air. Kalau kura-kura sulcata ni, mereka ni special sikit sebab mereka ni hidup di kawasan gurun, iaitu kawasan yang panas, kering dan tak ada air. Mereka ni adalah haiwan herbivore dan biasanya memakan rumput. Kebiasaannya mereka akan mengekstrak ataupun mereka akan mendapatkan sumber air itu daripada makanan-makanan mereka. Okey, antara ciri-ciri lain yang menarik mengenai kura-kura sulcata ini adalah cengkerang mereka dan juga kaki mereka yang seakan-akan berduri. Jadi kita akan zoomkan sikit, kita akan dekatkan sikit. Boleh tengok dekat bahagian cengkerang dia. Dekat bahagian cengkerang dia, dekat bahagian sini ni, dia macam seolah-olah berduri. Dan juga dekat bahagian kaki dia. Dia nyorok belah kaki dia. Dah masuk kepala dia. Okey, ini adalah salah satu mekanisme pertahanan diri mereka, iaitu kalau mereka berasa terancam, mereka akan menyorokkan diri mereka di dalam cengkerang mereka. Okey. Mereka ni adalah kura-kura yang ketiga terbesar seperti yang saya cakap tadi, dan berat mereka. Berat mereka kalau dewasa boleh mencecah 100 kg. Okey, pada hari ini tadi anda semua telah berjumpa dengan Syaufiq kan? Dia telah menerangkan serba sedikit macam mana kita nak tahu burung, sama ada burung tu sihat ataupun tidak. Kalau dia sakit, apa kita nak buat. Jadi kita akan menjemput sekali lagi Encik Syaufiq. Dia akan berkongsi kepada kita macam mana nak tahu kalau kura-kura ni sakit ni macam mana. Okey, Encik Syaufiq, boleh kita terangkan? Okay, hold on back. I'm back again. Okay, sekarang ni kita akan kembali dengan sulcata pula. Okay, kita nak tahulah sulcata ni kalau dia sakit macam mana pula. Kita tahu burung tadi dia sakit, kita tengok dia boleh macam tak bertenggek, tapi burung sulcata tortoise mana ada nak bertenggek-tenggek dekat dahan ke apa kan. Kita tengok dia cengkerang semua ni je. So why not kita tengok macam mana dia keadaan tu dalam keadaan yang sihat ke tak. Okay, sulcata tortoise ni, kura-kura ni kita nak tahu sama ada dia sihat ke tak sihat. Kita akan tengok kewatakan dia. Dia akan dia suka bersendirian, dia suka macam sorokkan diri, sorokkan kepala di dalam ni. So macam tu nama dia macam dia tak normal lah. Okey, sekarang ni kita nak tahu juga dia punya macam mana kita nak bagi ubat. Kalau kita bagi ubat dekat burung, kita tahu kita bagi ubat dekat bahagian depan kan. Tapi kalau kura-kura kita akan bagi ubat dekat belah sini. Nampak tak dekat sini ada kaki dia, dekat tangan depan dia kita akan bagi ubat cucuk melalui sini. So kalau kita nak tahu macam mana nak ambil darah pula, kita akan ambil darah belah atas kepala dia dan juga ekor dia lah belakang ni. Itu cara-cara untuk kita ambil darah dia lah. Okey, mesti anda terfikir juga, adik-adik mesti nak tahu kan, kenapa, macam mana pula nak tahu kalau dia jantan ke betina. Kita tahu kalau manusia tengok daripada luar kita dah tahu dah tu adalah perempuan, tu adalah lelaki. Tapi sulcata tortoise macam mana lah, pun nak tahu. Tengok daripada luar semua sama je. Okey, ada satu tips macam mana kita nak tahu. Okey, tips ni boleh diguna pakai dekat semua kura-kura tau.
tipsnya adalah susah sikit tapi boleh je kita nak buat. Okey, sekarang ni kita akan jemput kita punya penjaga haiwan dekat sini. Kita nak tengok sama ada ni jantan ke ni betina. Okey, first kita akan ambil dia dan terbalikkan dia, nak tengok sama ada dia ni jantan ke betina. Okey. Okey, kalau kita tengok, nampak tak dia punya bawah ni straight je. Tak ada lekuk, tak ada apa-apa pun, dia straight je. So ni bermaksud dia ni adalah betina. Okey, kita tengok pula kalau ni betina bentuk macam ni, kalau jantan bentuk macam mana pula? Okey, kita tengok jantan punya pula. Kita tengok jantan punya mesti ada beza kan? Okey, jantan punya dia punya bezaan pun sama juga. Kita akan tengok dari segi dia punya bawah badan dia tu. Kita akan tengok dia macam mana bentuk dia. Nampak tak? Beza dia berlekuk kat sini. Dia berlekuk dekat bahagian bawah ni. Okey, kenapa dia berlekuk? Yang jantan berlekuk, yang betina tak berlekuk? Okey, ianya adalah disebabkan untuk proses mengawan. Sebab apa? Sebab kalau jantan dia nak mengawan dengan yang betina, dia kena panjat dekat atas betina tu. So, dia punya bahagian ni kena lepel supaya senanglah untuk dia mengawan dan tak adalah berlaku macam dia straight. Kalau straight dia akan jatuh je. So, itulah perbezaan, itulah cara macam mana kita nak tahu jantan ke betina. So, adik-adik semua dah tahu kan? Nampak tak? Ini info yang baru untuk adik-adik tahu kan? Okey, sekarang ni kita nak tahu macam mana pula kalau kita nak buat rawatan tu. Kalau rawatan tu kita nak buat, kura-kura kan bergerak. So macam mana pula kalau kita nak tahu kalau kura-kura tu bergerak? Kalau kura-kura tu bergerak, kita nak buat rawatan, still lagi bergerak kan? So kalau dekat sini kita mengamalkan cara, kita akan letakkan kursi dekat bawah ni. Nampak tak? Dia tak bergerak. Nampak tak? Dia kepak-kepak kaki dia pun tak bergerak. So senanglah kita nak buat rawatan dekat dia. Dia tak bergerak. Ni tak memudaratkan dia, tak menyakitkan dia. So dengan cara ni senanglah untuk kita buat rawatan dekat dia. Okey, kita dah tahu dah pasal sulcata. Kita dah tahu dah pasal cockatoo. Kita dah tahu dah pasal mekau. So why not saya akan ajar anda semua untuk tengok haiwan yang berciri, yang duduk dekat belah-belah Afrika lah. Sebab kita nak tahu kan lebih lanjut lagi haiwan-haiwan yang 2 ekor lagi tu. So why not kita bergerak bersama-sama, naik bagi, dan kita akan pergi tengok haiwan yang seterusnya. Okey, kembali bersama saya Aizat. Anda semua telah belajar banyak benda kan mengenai kura-kura sulcata dan juga mekau dan juga parrot daripada Encik Syafiq. Okey, terima kasih Encik Syafiq kerana telah menerangkan bukan sahaja macam mana kita nak tengok kura-kura tu okey ke tak ke kan, ataupun cara nak tengok macam mana kalau dia sakit. Bahkan juga dia ada ajar macam mana cara kita nak buat rawatan. Okey, anda semua mesti tak sabar nak tengok haiwan yang seterusnya. Okey, jadi sebelum kita bergerak tengok haiwan yang seterusnya, saya tengok ada soalan tadi, dia tanya kura-kura ni boleh hidup berapa lama? Jadi kura-kura sulcata ni boleh hidup sehingga mencecah 100 tahun. Lama kan dia boleh hidup. Dan dekat sini, dekat Zoom Melaka ni, mereka ni agak muda sikit. Jadi usia mereka dekat sini hanya baru berusia tak sampai 10 tahun lagi. Tak sampai 10 tahun pun dah besar macam ni. So bayangkan kalau dia dah betul-betul besar, ataupun dia dah berusia sama ada 70 ke 80 tahun, anda boleh bayangkan betapa besarnya dia orang boleh jadi. Okey, jom kita bergerak ke haiwan seterusnya. Anda semua mesti dah tak sabar. Jadi untuk pengetahuan anda, Zoom Melaka ni sebenarnya memang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita nak tengok haiwan kita yang seterusnya, kita kena, kalau berjalan tu memang kena jalan jauh sangat. Jadi pada hari ini saya ada membawa teman saya, seekor kuda hitam. Seekor kuda hitam yang akan membantu saya untuk kita bergerak. Seekor kuda hitam yang akan membantu saya untuk kita bergerak ke kawasan haiwan yang seterusnya. Jadi mari jom kita berjumpa dengan teman saya ni. Okey, teman saya ni selalunya memang akan bawa saya ke mana-mana lah kat dalam zoo ni. Jadi memang kalau tak ada dia, memang penat kalau saya nak ke sana ke sini. Jadi memperkenalkan saya punya kuda hitam, iaitu sebuah ATV yang diberi nama Raymond. Jadi Raymond pada hari ini akan membantu kita untuk bergerak ke kawasan haiwan seterusnya. Okey, jom kita bergerak ke haiwan seterusnya. Anda mesti semua dah tak sabar kan? Okey, jom.
Kita bergerak. Okay, everybody, let's go. Alright, jom kita berjalan bersama Cik Aizat kita. So selepas ni haiwan apa yang kita akan saksikan? Tadi sebentar tadi Cik Aizat dan Cik Syafiq telah menerangkan pasal Makau. So selepas ini kita akan bergerak untuk ke haiwan yang seterusnya. So keluasan zoo ni seperti yang kita tahu 54 ekar. Apakah tarikan yang menarik dekat Zoo Melaka yang boleh kita bawa anak-anak dan seisi keluarga kita lihat? So kat sini kita akan tunjukkan secara ringkasnya apa yang menarik dekat Zoo Melaka ni. So di sebelah kanan ni anda boleh tengok kita punya pertunjukan show ataupun eco vision kita yang kita akan pamerkan pelbagai spesies persembahan haiwan. Termasuk burung, rakun, ular sawa. So anda tak perlu bosan. Kalau nak tengok aksi haiwan, anda boleh datang kat Zoo Melaka. Kita ada slot khas untuk aksi haiwan. So di sebelah sana pula kita ada rumah kancil. Rumah kancil ada tiba-tiba lah ada rumah. Bila dia buat rumah? Memang kita buat khas untuk dia menetap dalam satu kawasan yang kita panggil dia rumah kancil. Kat situ anda semua boleh masuk dalam sangka dan boleh tengok secara langsung. Kalau bertuah boleh dapat pegang kancil lah. So kancil ni dia haiwan rasmi dekat Melaka ni. Jadi kita nak lihatkan anda semua secara dekat. So selain itu juga apa yang menarik dekat Zoo Melaka ni, teteng, ini merupakan satu tarikan yang terbaru iaitu Dinosaur Encounter yang diiktiraf sebagai terbesar di Asia Tenggara dan mempunyai 101 spesies haiwan purba dan semuanya dalam bentuk bersaiz sebenar. So, kita dah sampai dekat Dinosaur Encounter. Okey semua, selamat datang. Cuba teka kita dekat mana ni, tahu tak? Saya tahu tadi dah bagi tahu tapi dan kita bagi tahu sekali lagi kita dekat mana ni. Okey, baiklah. Selamat datang semua. Saya ucapkan selamat datang ke Dinosaur Encounter. Alam dunia prasejarah. Okey, baiklah. Serba sedikit berkenaan dengan Dinosaur Encounter. Di dalam sana kita mempunyai lebih kurang 100 spesies dinosaur. Ya, betul tu. Sangat-sangat menarik. Jadi, nak masuk dalam tak? Kalau nak masuk dalam, boleh. Tapi kena komen dekat bawah tu, saya nak masuk dinosaur. Komen banyak-banyak. Saya nak masuk dinosaur. Kan lagi kan? Ya, betul. Komen. Like dan juga share live Zoom Melaka ini. Ya, serba sedikit. Kalau nak tahu maklumat lebih lanjut mengenai Dinosaur Encounter, kita ada Mr. T. So, Mr. T kata kalau nak tahu lebih lanjut mengenai Dinosaur Encounter, jangan lupa untuk tengok kita punya Instagram dan juga kita punya Facebook. Dinosaur Encounter. Betul tak Regina Jiha? Betul. Okey, Mr. T. Lambai Mr. T. Okay, say hi semua. Say hi to Mr. T. Okey, betul tu. Okey, last but not least, Mr. T. Sini kita nak bagi tahu sikit. Okey, kalau nak masuk dalam sekali lagi, kita ingatkan jangan lupa untuk Memakai mask, patuhi SOP yang ditetapkan. Okey, satu lagi jangan lupa untuk komen apa? Komen saya nak tengok dinosaur. Nak masuk dinosaur tak? Komen lagi, saya nak masuk dinosaur. Jangan lupa komen. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada kami di Dinosaur Encounter. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi nanti. Jumpa minggu depan. Jumpa minggu depan. nanti. Komen Bye. banyak. Kalau komen kita jumpa minggu depan. Jangan lupa komen tau. Bye. Bye.
Alright, yang berikutnya itulah dinosaur counterpart. Tak perlu risau, nanti lepas PKP anda boleh lihat secara langsung dinosaur kita. Pasti anak-anak dekat rumah sana tak sabar nak lihat aksi-aksi dinosaur kita. Sabar kita akan ada slot khas dinosaur counterpart yang akan bersiaran langsung secara bayar mungkin pada minggu hadapan, insya-Allah. So haiwan yang berikutnya, kita dah sampai kat sini. So Cik Aizat akan perkenalkan haiwan apa yang berikutnya ni. Okey, baiklah, kita telah tiba ke kawasan haiwan yang seterusnya. Jadi haiwan apa yang kita nak tengok seterusnya ni? Okey, sebelum tu saya minta anda semua untuk komen dekat bawah tu. Kalau anda semua nak masuk ke dalam dinosaur, anda boleh komen. Kalau kita dapat banyak sambutan, banyak komen yang nak masuk dinosaur, kita akan buat sesi yang istimewa pula untuk dinosaur sahaja. Jadi jangan lupa untuk komen, boleh like dan subscribe kita punya YouTube, kita punya Facebook dan juga kita punya IG. Okey, anda semua mesti dah tak sabar nak tengok haiwan apa yang seterusnya kan? Jadi dekat sini kita ada map. Cuba anda tengok dalam map ni dan tunjukkan haiwan apa yang kita nak tengok seterusnya ni. Selain daripada tu, anda juga boleh komen dekat bawah tu haiwan apa yang anda nak tengok selepas ini untuk sesi seterusnya dalam program Zoo to You ni. Kalau banyak komen, kita akan pertimbangkan untuk tunjukkan, kita akan fokuskan pada haiwan tersebut untuk sesi kita yang seterusnya. Okey, jangan lupa like, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dengan hashtag #ZooToYou. Okey, anda semua mesti dah tak sabar kan nak tengok haiwan seterusnya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan tengok haiwan seterusnya. Tapi pada hari ini kita ada special sikit. Sebab selalunya kalau kita nak tengok haiwan ni, selalunya kita akan tengok daripada luar je tau, daripada luar pameran. Tapi pada hari ini kita akan tengok haiwan dengan secara lebih dekat. Kita akan tengok haiwan secara lebih dekat. Kita akan masuk ke dalam pameran dia. Tapi untuk keselamatan, kita akan ada penjaga yang menemani kita lah. Kita ada penjaga haiwan yang akan menemani kita pada hari ini. Jadi anda semua mesti tak sabar nak tengok haiwan apa. Okey, jom ikut saya. Mesti ada dah nampak bayang-bayang kan haiwan apa. Cuba komenkan haiwan apa yang kita nak tengok selepas ini. Okey, jom ikut saya. Okey, pada hari ini kita ada special sikit. Kita akan masuk ke dalam pameran. Kita akan ditemani oleh penjaga haiwan ni. Jadi cuba komenkan apa haiwan yang kita nak tengok ni. Sebelum saya buka pintu ni, saya buka ni. Jap. Okey. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, pada pagi ini kita akan ditemani oleh penjaga untuk masuk ke dalam pameran. Bukan selalu dapat tengok haiwan daripada dalam pameran ni. Selalunya kalau datang zoo pun kena tengok daripada luar je. Jadi pada hari ini kita akan tengok haiwan lebih dekat. Boleh tengok sini. Kita ada haiwan apa? Kita ada haiwan kuda belang ataupun zebra. Hari ini kita ada special sikit sebab kita boleh masuk ke dalam kawasan pameran. Zebra ataupun kuda belang ini adalah haiwan yang berasal daripada Afrika. Kalau anda boleh tengok belang dekat badan dia tu, memang sangat-sangat cantik. Okey, apa tujuan ada belang kat badan dia ni? Tujuan belang dekat badan dia ni, bertujuan utama dia adalah untuk sebagai penyamaran. Jadi kalau dekat kawasan Afrika tu, bila mereka duduk dekat dalam semak, jadi mereka boleh blend in ataupun menyamar sebagai semak, menggunakan dia punya belang tu. Okey, untuk pengetahuan anda, belang dia ni, untuk setiap individu kuda belang adalah tidak sama. Daripada satu ke satu kuda belang tu, dia punya corak tu ada sikit lain-lain. Dia lebih kurang macam cap jari manusia. Dia tak sama antara setiap zebra tu. Okey, untuk pengetahuan anda, zebra ni adalah haiwan yang sangat laju dan mereka boleh berlari sepantas 65 km sejam. Dah macam motor lah dia punya laju tu.
Kalau bawa motor, boleh zebra lalu kat sebelah. Dia boleh saing-saing sekali lah. Dan zebra ni sering kali diburu oleh singa. Kalau dekat Afrika tu, singa ni selalu memang cari dia lah untuk makan. Okay, untuk pengetahuan anda juga, spesies kuda zebra ni mampu menendang dengan sangat kuat menggunakan kaki belakang mereka. Jadi pada hari ni kita ada special sikit. Kita boleh masuk ke dalam pameran. Berani lah sikit hari ni kan. Sebab kita ada penjaga dia. Okey, kita boleh tengok penjaga dia tengah melakukan rutin harian. Okey, pada live pada semalam, ada orang tanya, macam mana keadaan zoo dekat dalam macam mana keadaan dekat dalam zoo ni, keadaan haiwan-haiwan sewaktu PKP ni. Untuk pengetahuan semua kita, untuk menjaga kebajikan hidupan liar, kita punya zookeeper ni ataupun penjaga haiwan ni datang pada setiap hari. Datang setiap hari untuk memberi makan dan juga membersihkan pameran-pameran mereka. Jadi anda semua tidak perlu risau. Anda hanya perlu jaga diri sendiri, duduk di rumah untuk mengekang penularan virus COVID-19 ni, supaya bila dah habis PKP nanti boleh datang sendiri ke Zoo Melaka. Boleh datang sendiri untuk tengok haiwan ni secara live depan mata pula. Dah tak payah tengok dalam skrin lagi bila dah habis PKP. Nanti boleh, bila dah habis PKP nanti boleh datang serbu Zoo Melaka ramai-ramai. Bila kita dah tak ada virus nanti, boleh datang ramai-ramai. Okey, fakta menarik tentang kuda belang ni. Mereka ni kalau baru saja lepas dilahirkan ataupun baru saja melahirkan anak, so anak dia tu dalam masa beberapa minit saja sudah boleh berdiri. Anak dia bila baru je lepas lahir tu, lebih kurang 6 minit macam tu dah boleh berjalan dah. Dan dalam masa 40 minit dah boleh berlari. Fakta menarik tentang mereka ni. Selain daripada itu, mereka juga boleh tidur dalam keadaan berdiri. Kalau kita cuba nak tidur berdiri, mesti dah jatuh-jatuh kan. Tapi kalau untuk kuda belang ni, diorang boleh tidur secara berdiri. Jadi kita akan menunggu dia punya keeper dia untuk memberikan makanan. Jadi kita akan tunggu dia akan bersihkan kawasan tempat makan tu dulu. Lepas tu baru kita akan memberikan makanan kepada zebra kita. Kepada mereka yang duduk kat rumah tu, siapa yang baru join tu, tadi dah miss 2 haiwan dah. Nasib baik tak miss yang ni. Special sikit sebab sekarang kita berada di dalam pameran. Selalunya kalau datang kat dalam zoo ni, sebenarnya kita akan duduk kat luar je, tengok daripada luar. Pada hari ini kita akan ditemani oleh penjaga haiwan ataupun zookeeper yang akan membantu kita, yang akan meneman kita untuk tengok haiwan kuda belang ni secara lebih dekat. Kuda belang ni tengok dia punya belang kat badan tu memang sangat-sangat cantik. Okey, kepada mereka yang baru join, nak tahu kan kenapa kuda belang ni badan dia berbelang? Badan dia berbelang ni bertujuan adalah sebagai untuk penyamaran sebenarnya. Jadi bila kalau mereka rasa terancam, kalau diorang tak lari, diorang akan duduk dekat dalam semak. Jadi belang-belang di badan mereka tu akan membantu mereka untuk menyamar. Okey, hai adik-adik yang baru masuk. Selamat datang ke program Zoo to You, di mana kita akan membawakan zoo kepada anda. Sebab sekarang PKP kan, tak boleh datang zoo. Jadi untuk program ni kita bawa zoo kepada anda. Seronok kan tengok haiwan secara lebih dekat. Selalunya tengok kalau datang zoo tengok haiwan dari jauh je. Hari ni kita akan tengok dia secara lebih dekat. Okey, untuk haiwan seterusnya, untuk haiwan terakhir ataupun main star kita pada hari ini. Okey, boleh jom. Kita akan tengok haiwan yang seterusnya pula. Okey, cuba teka kita nak tengok haiwan apa. Adik-adik yang baru masuk tu, akak-akak, abang-abang yang baru masuk tu, kita bagi clue lah. Kita nak tengok haiwan apa yang kita nak tengok selepas ini. Jadi haiwan yang kita nak tengok selepas ini adalah haiwan yang tertinggi di dunia. Boleh teka tak haiwan apa? Okey, cuba teka, cuba komen dekat bawah tu.
Haiwan apa yang kita nak tengok lepas ni? Clue dia yang pertama adalah dia adalah haiwan yang tertinggi di dunia. Okey, anda semua mesti tak sabar kan nak tengok kan? Okey, jom. Okey, kepada mereka yang baru join live kita, anda jangan risau. Kita masih belum jumpa lagi kita punya main star ataupun bintang utama kita untuk hari ini. Anda masih belum terlewat lagi. Jadi sekarang anda semua boleh teka lah. Haiwan apa yang kita nak tengok selepas ni. Clue dia adalah haiwan yang tertinggi di dunia. Adik-adik yang kat rumah tu boleh jawab tak? Haiwan apa yang kita nak tengok lepas ni? Okey, untuk haiwan yang kita nak tengok lepas ni, clue dia adalah haiwan yang tertinggi di dunia. Boleh komen kat bawah tu. Haiwan apa? Cuba teka. Dapat, kalau dapat jawab, kita akan pertimbangkan lah kalau nak bagi hadiah dekat kan. Tapi boleh cuba try jawab dulu. Mungkin kalau kita rasa macam okey, kita akan berikan hadiah nanti. Okey, anda semua mesti dah tak sabar kan nak tengok haiwan apa? Okey, jom ikut saya. Untuk pengetahuan anda, kita sekarang berada dalam program Zoo to You. Program Zoo to You ni di mana ini adalah satu lawatan maya yang mana kita akan membawakan zoo kepada anda. Jadi anda semua tak perlu keluar daripada rumah. Boleh tengok haiwan dekat dalam zoo secara live. Secara live tau. Bukan pre-record ke apa, secara live. Jadi untuk hari ni, untuk haiwan yang seterusnya, haiwan terakhir kita pada hari ini, kita akan tengok haiwan yang tertinggi di dunia. Cepat teka haiwan apa? Okey, sambil-sambil kita jalan ni, kita nak ke ni. Bang. Ya. Bang, abang apa lagi ni? Aku sini jaga zirafah. Boleh tak? Jaga zirafah. Alamak, abang ni dah bagi tahu. Abang ni dah kantongkan pula. Apa yang kita nak tengok lepas ni? Kalau tengok zirafah boleh dekat, boleh kasih tidur, dia boleh duduk. Okey, untuk hari ni bang. Untuk hari ni bang. Saya nak tanya apa yang aktiviti yang kita boleh lakukan kat zirafah ni? Zirafah boleh buat feeding, boleh bagi makan. Boleh bagi makan? Yes, boleh bagi dekat. Best ni kalau boleh makan. Anda boleh. semua nak cuba bagi makan kat zirafah tak? Boleh dekat pun boleh. Boleh dekat? Yes. Menarik. Okey, jom. Kita tengok haiwan kita yang seterusnya iaitu zirafah. Tak nampak pun bang. Ada, boleh nampak. Tu Sebesar nampak tinggi sangat dia, boleh nampak. Okey, jom. Saya dah nampak dah. Boleh dekat. Okey, jom. Kita tengok. Abang ni cakap tadi kita boleh bagi makan kat zirafah. Betul ke? Jom kita tengok. Haiwan yang seterusnya pula. Haiwan yang tertinggi di dunia. Iaitu zirafah. Hai. Wah, memang betul-betul tinggi ya. Yes, boleh dekat. Mac, level 1, Mac. Sebelah ni bapa nama John. Okey, untuk aktiviti kita pada hari ini, abang ni cakap tadi kita boleh bagi makan dekat zirafah. Abang, kalau power sangat tadi abang cakap tadi kan. Betul ke boleh bagi makan? Boleh. Cuba demo sikit bang. Mac, Mac. Come on. Tingginya. Ya Allah. Dia boleh makan. Wah. Okey, untuk pengetahuan anda, haiwan ini adalah haiwan yang tertinggi di dunia dengan ketinggian yang mampu mencecah 5.5 meter. Lagi tinggi daripada sebuah rumah. Kalau anda dapat lihat, mereka ni mempunyai leher yang sangat panjang. So kenapa leher dia orang ni panjang? Leher dia orang ni panjang disebabkan salah satu evolusi mereka untuk mencapai daun-daun ataupun makanan mereka yang berada di tempat yang tinggi. Okay, selain daripada leher dia orang yang panjang, dia orang juga mempunyai lidah yang panjang juga. Lidah yang panjang juga yang akan membantu mereka untuk mencapai daun-daun di tempat yang tinggi. Okey, di habitat asal, zirafah kebiasaannya menghabiskan masa mereka dengan berdiri. Jadi
Kalau dia nak minum macam mana? Dia boleh bongkok ke? Okey, untuk pengetahuan anda, zirafah tak boleh nak membongkok. Dan selalunya kalau untuk minum air, mereka akan mengangkangkan kaki mereka. Diorang akan membuka, melebarkan kaki mereka dan menurunkan dia punya leher tu untuk minum. Jadi bila diorang minum tu adalah waktu yang paling sesuai lah untuk pemangsa mereka. Pemangsa mereka seperti singa, seperti haina untuk menyerang mereka. Disebabkan apabila diorang tengah minum tu, diorang susah nak berdiri balik dan lari. Time tu memang senang untuk mereka diserang. Okay, fakta menarik mengenai zirafah ni. Zirafah hanya perlu tidur selama 2 jam saja dalam masa satu hari. Diorang ni tak banyak tidur. Diorang ni selalunya hanya akan menghabiskan masa 2 jam saja sehari untuk tidur. Kalau anda lihat dekat kepala diorang, dekat kepala diorang tu ada macam tanduk kan. Tanduk tu kita gelar sebagai osikon. Kita panggil sebagai osikons. Ini yang kita ada, kita punya penjaga dia, yang akan memberi makan kepada zirafah kita. Jadi anda cuba perhatikan lidah mereka. Lidah dia panjang. Nyam. Selalunya mereka akan membaluti dahan tu guna lidah. Kemudian diorang akan menarik daun. Jadi kalau tengok sekali suap je, dah boleh dapat banyak daun dah. Sedapnya. Siapa yang tengah tengok live kita ni sambil makan? Sedap kan nampak dia tengah makan. Munyah. Okey, selain daripada tu, kita ada juga, selain daripada kita bagi makan daun, kalau anda tahu daun yang kita bagi makan tadi adalah daun mengkirai yang hanya boleh didapati dekat dalam hutan. Dia memang susah nak bela untuk tumbuh lah. Jadi memang kalau nak cari makan untuk dia ni, memang kena masuk hutan untuk cari daun mengkirai dekat sini. Selain daripada tu, kita juga ada bagi makan makanan-makanan seperti pelet makanan, dan juga kita punya penjaga tengah bagi makan carrot. Makan carrot. Mantap zirafah ni. Mesti elok mata dia. Mesti makan carrot dia. Tengok dia punya. Nyam. Sedap saya pun mula sarapan tengok dia makan tu. Sedap Padahal makan daun ni pun. Okey, kepada mereka yang baru join kita, anda masih belum terlepas untuk melihat kita punya main star ataupun bintang utama kita pada hari ini. Adalah zirafah, haiwan yang tertinggi di dunia. Seronok kan makan bersama zirafah? Anda sarapan, zirafah kita orang pun sarapan. Untuk kekerapan makanan, selalunya kita akan beri makan dia pada waktu pagi, pada waktu tengah hari dan juga pada waktu petang. Dalam pukul 5 macam tu. Selain daripada tu, kita juga ada sediakan makanan untuk dia pada waktu malam juga. Sebab pada waktu malam pun dia orang akan ada sedikit aktif. Sebab mereka hanya tidur 2 jam saja sehari. Jadi pada waktu malam pun kadang-kadang mereka akan makan juga. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan lagi. Siapa yang sama dengan zirafah ni? Okey, sekarang kita akan membuka slot Q&A. Kalau anda ada soalan, anda boleh komen kat bawah. Boleh tengok. Boleh bagi saya soalan. Kita akan cuba try jawab. Soalan berkenaan zirafah lah. Kalau soalan berkenaan saya tu, boleh PM tepi. Okey, kita ada satu soalan. Macam mana nak bezakan jantan dan juga betina? Kalau nak bezakan jantan dan juga betina, kita boleh tengok pada bahagian kemaluan dia. Macam kebanyakan haiwan yang lain lah. Kita boleh tengok pada bahagian kemaluan. Kalau jantan tu dia ada testikel dan juga penis. Tengok dia keluarkan lidah. Alah, cakap ni dia terus masukkan balik. Dah.
zirafah macam mana dia tidur. Kalau zirafah dekat Zoom Melaka ni, cara dia tidur, dia akan duduk. Diorang akan membengkokkan lutut diorang. Lepas tu nanti dia punya kepala tu nanti dia akan sandarkan dekat bahagian punggung dia ataupun dekat bahagian pinggang dia lah. Jadi kalau waktu dia tidur, dia akan lie down lah. Dia bukan baring macam manusia, tapi dia akan membengkokkan kaki dan juga akan meletakkan kepala dia dekat bahagian punggung dia. Dia letakkan punggung tu macam bantal lah diorang. Kemudian dia akan tidur macam tu lah dalam posisi tersebut. Okey, ada soalan lain tak? How old the giraffe? Berapa umur dia? Kalau giraffe yang dekat sini ni, dia punya usia lebih kurang 9 tahun. Yang kecil sikit tu, yang cerah sikit kulit dia tu, itu berumur 9 tahun. Dan yang gelap sikit tu, yang dekat bahagian belakang ni, yang tu berusia lebih kurang 14 ke 15 tahun. Dan mereka boleh hidup hingga 30 tahun di habitat asal mereka. Okey, kita buka slot terakhir untuk soalan. Anda boleh komenkan soalan anda. Kita buka slot terakhir untuk soalan terakhir. Nama zirafah. Okey, soalan terakhir kita untuk hari ni. Nama zirafah ni. Kedua-dua zirafah yang kat depan mata ni. Dekat yang bahagian depan tu nama dia Max. Nama dia Max. Dan yang bahagian belakang tu yang gelap sikit tu, nama dia John. Okey, baiklah. Dengan bila kita tunjukkan kita punya main staff pada hari ni, berakhirlah sudah kita punya program pada hari ni. Jadi saya akan paskan kepada kita punya host. Kita akan paskan semula kepada kita punya host pada pagi ini, iaitu Encik Izwan. Pada Encik Izwan, anda boleh tanyalah, anda boleh komenkan apa yang anda nak tengok selepas ini untuk sesi seterusnya. Okey, jangan lupa like, follow, subscribe dan juga share kita punya program Zoo to You ni. Boleh tengok dekat kita punya FB, kita punya IG dan juga YouTube. Selain daripada tu, kita juga ada TikTok. Bukan manusia je ada TikTok haiwan kat dalam Zoo Melaka ni pun ada TikTok. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Encik Izwan. Alright, terima kasih kepada Encik Aizat dan Uncle Ramesh kita So, macam mana puan-puan, tuan-tuan, adik-adik semua terhibur ataupun tidak? Amboi, kau main. Tadi kita lalu dekat dinosaur banyak. Saya tengok saya komen nak dinosaur. Sabar. Untuk pengetahuan semua, kita akan ada slot khas yang akan berlangsung minggu hadapan. Iaitu kita akan bawa secara langsung kepada adik-adik semua dekat rumah tu yang tengok secara maya ni, Dinosaur Encounter Park. Boleh google dekat YouTube ke dekat mana, dekat dalam handphone anda masing-masing. Dia diiktiraf sebagai Taman Tema Dinosaur di Asia Tenggara. So untuk slot minggu depan, nanti kita akan update dekat laman social media kita, iaitu Facebook, IG kita. Jangan lupa like, share and subscribe kita punya YouTube channel. Untuk pengetahuan semua juga, kita ada TikTok Zoo Melaka. Kat situ juga boleh tengok haiwan berjoget. Jangan lupa So untuk yang rasa macam adik-adik tadi nak dinosaur, nak itu bentak-bentak kaki kan, bertepuk-tepuk TV tu, nak dinosaur. Sabar Minggu depan kita akan buat slot khas untuk anda semua. So seperti kita sedia maklum, kita sekarang berada dalam musim PKP, di mana Zoo Melaka juga tidak terlepas untuk menampak terpias daripada kesan PKP tersebut. Jadi melalui alternatif Zoo Melaka, kita melancarkan food bank, animal food bank, untuk mereka yang berkeinginan untuk menyumbang dalam bentuk wang ringgit, ataupun mereka yang mempunyai ataupun ladang ataupun buah-buahan yang lebih nak sumbangkan kepada Zoo Melaka, boleh menghubungi kita dekat nombor yang tertera. Ataupun mereka rasa nak menyumbang dalam bentuk wang ringgit pun dialu-alukan. So kalau Tok Alang, Tok Ngah, Tok Wan yang ada kebun durian dekat kampung tu, yang ada buah tembikai lebih-lebih, yang masih elok lagi, nak menyumbang kepada Zoo Melaka, boleh kontak kita, Zoo Melaka. Boleh, kita akan terima saja apa-apa jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar untuk kita beri makan kepada zirafah, gajah kita, harimau kita, yang untuk kita teruskan kelangsungan hidup mereka lah.
So untuk sepanjang PKP ni kita akan persembahkan kepada anda secara maya. Kita akan pamerkan haiwan-haiwan dekat Zoo Melaka ni dalam keadaan yang sihat. Di atas sumbangan-sumbangan anda semua, kita Zoo Melaka mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Memang kita sedar PKP ni ramai yang terkesan, termasuklah haiwan-haiwan kita ni. Zirafah kita ni sebenarnya lagi gemuk tau. Disebabkan dia ada diet khas dia, pemakanan dia. Tengok dia dah kurus dah sikit. Mana dah tahu minggu depan ni boleh dapat makanan sedap-sedap. Tok Wan, Tok Lang yang ada buah-buahan dusun tu, manggis ke apa nak sumbang dekat Zoo Melaka, boleh contact kita, jangan risau. Kita boleh, kita ada animal food bank yang kita lancarkan dekat Zoo Melaka untuk mereka-mereka yang nak menyumbang. So sampai sini saja slot kita. So nantikan kita punya slot akan datang minggu depan. Jangan lupa siapa yang nak tengok dinosaur tu boleh komen banyak-banyak, spam banyak-banyak kat bawah tu. Kalau tak tahu, adik-adik yang tak tahu nak spam kat bawah tu, spam banyak-banyak, cakap mak tolong tulis nak dinosaur, nak dinosaur, nak dinosaur, hashtag nak dinosaur, hashtag Zoo Melaka. Jangan lupa like and share, subscribe kita punya YouTube channel. So sampai di sini saja kita punya perjumpaan. Jumpa minggu depan Dinosaur Encounter Park. Siapa nak tengok dinosaur berjoget, siapa nak tengok dinosaur menari, boleh tunggu minggu depan. Tunggu kita punya update akan datang. So gerak dululah. Kita pun dah tengah hari, kita pun nak cari makan. PKP ni perut pun sedikit lapar je. So apa-apa kita gerak dulu lah. Ni pun PKP dah lama tak start. Okey, gerak dulu bosku. Apa-apa Roger. Okey, gerak dulu bosku.